Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak belajar mengenai pembezaan yang melibatkan tangent dan juga garis normal. So apakah itu tangent dan apakah itu garis normal? Jom kita tengok Okay, katakanlah tiba-tiba soalannya dia cakap adalah tangent pada titik ataupun koordinat 10 pada sini. So inilah dia punya persamaan lengkungan. Jadi ini namanya adalah persamaan lengkungan. Okey. Sekarang ni nak cari tangent pada titik 10. So macam mana kita nak buat nak cari titik tangent pada titik 10? Okey, jom. Mula-mula kita kena dy dx kan persamaan lengkung kita ni untuk mencari fungsi kecurunan. Okey, kita punya dy dx seperti biasalah awak tahu kan, 2 darab 3 6. So 6. So x 2 tolak 1, x kuasa 1. Maksudnya ni tolak 1 So awak boleh tolak 1, jadi 1 lah. So 4 dan juga 4 saja, sebab apa? 1 tolak 1 kira habislah. Ni seperti yang awak belajar sebelum ni lah kan. Okey, jadi ini namanya adalah fungsi kecerunan. Okey, fungsi kecerunan Jadi fungsi kecerunan belum lagi dapat dia punya apa ni kecerunan bagi tangent. Okay, disebabkan soalan dia nak tangent pada titik 10 pada titik ni, maka apa yang perlu kita buat sekarang ni, bila dah dapat fungsi kecerunan, so apa yang perlu kita buat, kita masukkan nilai x ni daripada nilai x yang diberikan ini pada soalan yang dia nak tu lah. Satu kan, jadi 1x tu kita masukkan dekat persamaan fungsi kecerunan. So kita masukkan dekat x ni. So kita buat bracket, kita masukkan dekat sini. Okay, bila kita dah masukkan, kita selesaikanlah dia seperti biasa dan kita akan dapat adalah 2. Terus daripada fungsi kecerunan, apabila kita masukkan nilai x yang kita nak cari tangent tadi, x yang diberikan, maka dah masuk 1, kita akan dapat 2. 2 ni telah menjadi kecerunan M. M apa? M bagi tangent. So daripada fungsi kecerunan kita dah masukkan nilai x, maka ini telah berubah menjadi fungsi, dia menjadi kecerunan bagi tangent. Okey, sekarang ni dah tahu 2 adalah kecerunan bagi tangent, maka kita kena lukiskan garis tangent pada lengkungan ini. So jom kita lukis. Okey, sekarang kita dah lukiskan dia punya garisan tangent menyentuh lengkungan pada titik yang dikendaki lah, seperti soalan di atas tu. Okey. So apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita buat satu formula sebab dia adalah garis lurus. So tangent ni adalah garis lurus, nampak tak? Dia adalah garis lurus. Jadi bila garis lurus, kita kena jadikan persamaan garis lurus. Okey, jadi mula-mula apa kita perlu buat? Kita buat formula seperti ni. Y tolak Y sama dengan M, X tolak X. So apa itu? Jom kita buat. Okey, seperti yang kita cari tadi M, kita tahu bahawa inilah M yang kita cari adalah kecerunan tangent. So ingat, ulang balik, daripada fungsi kecerunan kita masuk nilai X, maka kita dapat M. M ni sebenarnya adalah kecerunan bagi tangent. Jadi kita ambil 2 ni, kita masukkan dekat M tangent. M tangent kat sini kan. Jadi letak kat sini. Cikgu dah buat awal, kita letak sini sebagai 2. Maka kita masuk kat sini sebagai 2. Okey. So Y tolak Y maksudnya apa? Kita ambil Y, depan ni kita maintain, Y kat sini kita buang, bukan buang, maksudnya nak gantikan dia. So ambil Y kat sini, nampak tak? Ataupun Y pada soalan ni. So Y ni adalah kosong, jadi kita masukkan kosong. Manakala X ni adalah 1. So kita masukkan dia adalah 1 di situ. Okey, jom kita selesaikan dia. Okey, sekarang kita selesaikan, kita dapat Y sama dengan 2X tolak 1. Dia macam Y sama dengan MX tolak ataupun tambah C kan. Ni adalah kerana apa? Kerana dia adalah persamaan garis lurus. So sekarang ni tiba-tiba katakanlah soalan tu dia nak normal. So kat mana garisan normal kita? Okay, katakan tiba-tiba dia nak normal pada garisan tangent ataupun 10. Jadi kita buat satu garisan normal. Normal maksudnya adalah 90 darjah daripada tangent. So bila disebut normal 90 darjah daripada tangent, dia bersilang kan. So petua kita atau formula kita mestilah kita gunakan adalah M1. Ingat, M1. So M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini formula kan, kalau dia bersilang secara 90 darjah seperti ini. Okey. So bila dapat macam ni, ingat M1 tadi tangent. So ni adalah tangent, ni adalah kecerunan normal. Jadi kecerunan tangent, kecerunan normal. Okey. Jadi kita masukkan nilai dia. Jom. Okey, sekarang kita selesaikan dah. So gantikan nilai tangent kita tadi 2 masuk kat sini. Jadi kita dapat M2. M1 adalah 2, jadi M2 dah dapat negatif 1/2. Negatif 1/2 ni apa? Ini adalah kecerunan normal. So ingat dia adalah kecerunan normal. So cikgu ulang balik atas Beri atas ni kalau ikut dapat fungsi kecerunan, kita dapat kecerunan tangent,
kita buat lagi untuk dapatkan kecerunan normal. Jadi kat sini sebaris cikgu jadikan dia sebelah je, senang nak buat kan. Okey, jom. Okey, selepas dapat M2 ni, so terus kita masukkan persamaan untuk jadikan persamaan lurus bagi garisan normal ni. So garisan normal ni pun sama, kita guna formula yang macam kat atas tadi. Sama kan? Sebab apa? Sebab dia adalah garis lurus. Jadi kita gantikan M tadi, ni M2 ni, kita gantikan M2. Okey, kita gantikan M2 tadi. Yang kita dapat apa ni? M2 kita dapat adalah negatif 1/2. Jom kita masuk sana. Okey, kita nak masuk kat sini, nak masuk apa? So kita dah tahu tadi bahawa M kita adalah negatif 1/2 untuk kita punya normal. So apakah nilai Y nak masukkan dan nilai X yang kita nak masukkan? Oleh kerana dia adalah bersilang pada titik yang sama, maka kat sini pun kita masuklah nilai yang sama. Jadi dia punya Y dia adalah 0 sifar dan X nya adalah 1. Okey, so kita selesaikan dia. Jom. Okey, maka bila dah masukkan nilainya, inilah namanya persamaan normal. Jadi jom kita recap jap. Okey, secara kasarnya daripada persamaan lengkungan, okey, kita buat dy dx, maka kita akan dapat fungsi kecurunan. Okey, lepas tu kita masukkan nilai x yang diberikan, maka kita akan dapat dia punya kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan tangent pada titik yang dia kehendaki. Okey, bila dapat M, apa yang perlu kita buat? Kalau nak jadikan sebelah ini dulu kita buat, maka kita cari M2 dulu. Kalau cikgu senang. Kita buat kecerunan tangent, dapatkan M untuk tangent dan kita terus cari M untuk normal juga. Okey, sebab oleh kerana dia bersilang tahu kan 90 darjah, maka kita terus buat formula M1 M2 terus dapat M2 adalah sebagai kecerunan normal. Jadi kat sini terus cikgu buat dapat fungsi kecerunan, fungsi dia punya kecerunan tangent dan juga kecerunan normal. Senang. Bila dah dapat, dah terus kita boleh masukkan dekat kita punya formula dah ada ni. Jadi terus kita boleh dapatkan kita punya persamaan tangent. Kita terus masukkan dapat persamaan. Ni namanya persamaan tangent. Okey, kita masukkan 2 tangent jadi. Okey, lepas tu kita buat persamaan lagi. Persamaan normal. Nampak tak? Jadi senang. Kita buat satu side sebelah kanan fungsi kecerunan-kecerunan. Kat sini kita buat persamaan. Okey. Jadi secara ringkas, inilah semua sekali yang awak nampak. Jadi kalau awak nak snap pun gambar ni pun boleh. So cikgu harap dengan video ni dapat bantu awak memahami konsep pembezaan tangent dan juga normal. Okay guys, so jumpa lagi. Bye.